daripada kita berpuasa. Macam tu. Tapi kalau Imam Hanafi, dia mengambil berpuasa lebih baik. Kan? Tapi kita tak ada Imam mazhab Hanafi pun, kan? Semua Asy-Syafi'i insya-Allah. Baik. Dan ini dalil menunjukkan kepada kita tidak memayahkan. Kan? Dalam kaedah fiqh al-musyaqqah tadi lebih baik dia. Kan? Maknanya yang musyaqqah, kesusahan itu maka hendak dipermudahkan. Ini daripada ayat ini juga diambil dikeluarkan kaedah tersebut bahawa tiada halangan bagi orang sakit, tiada halangan bagi orang bermusafir, melainkan Allah bagi keringanan, iaitu takhfif. Kan? Ibadah, sujud rohani dan sujud apa lagi? Apa tak semua? Baik. Puasa dari sudut ibadah ini mengikut ilmu pengetahuan yang saya ada, yang dari hadis semua. Yang pertama ialah rahmat dan pengampunan. Kan? Kita selalu dengar juga awwaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Baik. Kita mendapat rahmat dan pengampunan. Orang dapat rahmat, puasa tak semestinya dia. Orang nama rahmat, dia puasa tak semestinya mendapat rahmat. Kalau orang nama Kasyullah, dia puasa, insya-Allah dapat rahmat. Kan? Rahmat yang pertama sekali kita nak rahmat. Yang awal-awal dulu saya dia beritahu. Rahmatlah yang memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Rahmatlah yang membawa kita masuk ke syurga. Beramal berapa ratus tahun sekalipun tidak akan bawa kita ke syurga melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita nak rahmat. 10 yang pertama Allah janjikan. Dalam bulan-bulan yang lain tak ada Allah janjikan 10 hari ataupun 30 hari dapat rahmat dengan senang, tak ada. Melainkan bulan Ramadan dan mendapatkan pengampunan wa awsatuhu maghfirah. Dan tengah-tengah dia itu pula Allah bagi pengampunan. Semua orang nak pengampunan, kan? Tak ada orang bila tanya nak Allah ampun tak? Ada yang kata tak nak. Itu yang hidup di hospital bahagia, kan? Kan? Semua orang tak sanggup untuk berhadapan dengan api neraka Allah. Sehingga hatta Imam Asy-Syafi'i sendiri pun tak sanggup. Kan? Bila dengar syair dia, Ilahi lastu lil firdausi a'la wa la aqwa 'alan naril jahimi. Apa dia? Untuk ke neraka. Ini bukan maksud duduk di tengah-tengah sebagaimana ada golongan yang mengatakan bahawa baca zikir ini maka duduk tengah-tengah, nak pergi ke kiri syurga pun tak ada, neraka pun tak ada. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet UFB, dia punya singkatan dia dekat-dekat yang UFO, makhluk asing. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak memahami, dia tak mengambil balawah yang dia belajar. Dia mengatakan demikian, seolah-olah mengatakan Imam Syafi'i itu songsang, karut, sesat. Oh sedar. Hebat benar, kan? Kita 9 tahun berilmu. Kita, saya lah tuan-tuan dah. Kan? Imam Syafi'i 9 tahun dah jadi qari di Makkah, di Rukun Yamani. Siapa yang pergi ke Makkah berdoa, tak dapat mengeluarkan air mata, tak menangis, maka orang suruh pergi jumpa dengan Imam Syafi'i. Pergi je, dengar bacaan Imam Syafi'i, semua orang menitiskan air mata. Kita baca Quran dah berapa puluh tahun dah. Berapa orang menitis air mata? Kan? Tak pernah lagi orang dengar saya mengaji Al-Quran menitiskan air mata. Tak pernah. Kan? Kalau diam tu ada. Tapi nak cakapnya kita ni tahap mana? Dan umur 15 tahun Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik kata apa? Pergi keluarkan fatwa di Madinatul Munawwarah. 15 tahun suruh keluar fatwa.
Datang orang hari ini, oh kata Imam Syafi'i begitu begini. Antara bulan Ramadan dan bulan Ramadan akan datang, kita akan mendapat syafaat kalau kita lakukan dengan sempurna. Okey, baik. Yang keempat, doa mustajab. Doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cepat dengan lambat dia. Cepat dengan lambat dia. Ataupun banyak dengan sedikit dia. Ada orang berdoa tu dapat. Ada orang yang berapa puluh kali berdoa tak dapat. Tidak menentu. Tapi bulan Ramadan Allah janjikan ini. Doa mustajab. Tadi Ustaz Nadir baru cerita kat saya. Tengok perlu saya cerita dia dalam episode. Dia kata ada satu kisah. Dia dengar cerita kat mana tadi? Kat Mekah. Dia berdoa kat Mekah nak supaya Allah bagi dia ni jadi jutawan. Balik Malaysia tak dapat. Tak dapat jutawan. Maka dia kata, mana janji Allah ni? Maka ditakdirkan Allah dia ditukar ke Indonesia. Dia tukar sana, gaji dia jutawan bulan-bulan. Bukan RM. Tu saya pinjam apa yang diceritakan Ustaz Nadir tadi. Baik. Tapi yang cakapnya mustajab juga, betul tak? Mustajab, dia tak minta dalam RM kat Ustaz Nadir, tak minta dalam ganda. Tapi dia minta umum. Mustajab juga Allah bagi jutawan. Baik. Perisai. Yang terakhir, yang kelima, perisai. Perisai dia ini menghalang kita daripada mengikut hawa nafsu. Tentang hawa nafsu saya cerita tak lagi. Tak tahu macam mana salah dia lupa. Baik, puasa dari sudut rohani. Yang pertama, menepati masa. Ini antara tarbiyah kita dalam Ramadan. Antaranya sepatutnya kita menepati masa selepas Ramadan. Ada tak orang buka puasa sini pukul 7.36? Puan Hajah cakap mana boleh lewat? Kenapa semua buka 7.33? Sebab apa? Menepati masa. Kan? Bulan puasa, kenapa berbuka kita boleh menepati masa? Masuk ke Isyak kita boleh menepati masa pergi ke masjid. Bulan lain sampai ke subuh tak pergi. Kan? Macam mana tu? Ini didikan. Antara berbuka kita boleh menepati masa. Bersahur kita boleh menepati masa. Kita tak akan langgar, tak akan lebih daripada waktu sahur. Kuat tak? Kalau kuat bukan suara saya, man. Menepati masa kan. Waktu berbuka pun kita akan menepati masa. Sebab apa? Sebab ibadah. Kan? Tak boleh kita lewatkan. Lewat tak jadi ibadah. Kalau awalkan jadi ibadah. Kalau sahur awalkan tak jadi ibadah, lewatkan akan jadi ibadah. Baik. Yang semua tak ada ni sebab rasa kalau ada ni keluar dah. Kan? Masya-Allah. Okey, baik. Dan kemudian yang kedua lahirnya keinsafan. Macam mana lahir keinsafan ni? Pernah tak kita bila kita berbuka, kita teringat dekat orang susah? Pernah tak kita berbuka dengan satu lauk ni? Pernah, alhamdulillah. Pernah tak kita buka dengan satu kuih? Pernah, alhamdulillah. Pernah kita buka dengan satu air? Air sejuk. Panjang ni apa? Sejuk lah. Pernahkah kita balik Ramadan, kita balik tarawih, ada lagi makanan yang lebih? Pernah tak kita balik tarawih, ada lagi makanan yang lebih? Saya cakap di sebab pelaku banding saya sendiri. Ada lagi kan? Menandakan apa? Kita makan habis tak apa, tak kisah. Kan? Dan adakah bila lebih tu kita ingat kepada orang yang
Tiada. Bukan orang yang meninggal, orang yang tiada makan ada. Kan? Kalau pada orang meninggal itu dia orang kaya, dia ingat. Itu takdir raya kita, Allahu Akbar, Allah. Selalu boleh. Pergi orang Arab, Allahu Akbar. Kita kecil. Bila orang Arab, dia semangat. Dia takbir. Kenapa? Kerana dia merayakan kemenangan dia. Kemenangan malam bulan Ramadan. Bukan yang kita dengan Allah kan. Tak payah nak kita nangis kan. Baik. Kita sanggup berpuasa, tak makan minum daripada pagi sampai ke petang. Orang Kristian kata apa? Bodoh orang Islam. Sebab dia menahan diri, tak makan daripada pagi ke petang. Sedangkan orang-orang dahulu, dia tak cukup makan. Tak ada duit nak makan dan nak beli makanan. Dia jauh diri dia orang. Apa tu? Kesabaran. Kan? Baik. Sabar, satu sabar dalam ketaatan. Kita berpuasa daripada pagi sampai ke petang. Kenapa kita boleh berpuasa? Sebab kita sabar. Kita sabar dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa kita sembahyang, boleh sembahyang 5 waktu sehari semalam? Sebab kita sabar dalam ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam dalam bab yang lain lagi, sabar dalam mengeluarkan duit kita untuk zakat. Kan? Sabar. Kalau itu kan kita sayang, buat apa bagi ke orang kita kan? Okey, tapi kerana kita ada kesabaran dalam melakukan ketaatan, maka kita akan lakukan. Baik. Sabar dalam maksiat. Bila tengok maksiat, orang yang buat maksiat, kita tak buat. Kenapa? Sabar. Jangan tukar. Jangan sabar dalam tidak melakukan ketaatan dan sabar dalam melakukan maksiat. Balik. Kan? Nak buat taat, sabar, tak boleh buat lah. Nak buat maksiat, sabar, kena buat. Balik. Kan? Yang akhir kali, sabar dalam musibah. Allah kata, wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira bagi orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata bagilah berita gembira bagi orang yang bagilah berita gembira bagi orang yang sabar. Siapa dia? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka ini berkata inna lillahi, sesungguhnya kita ni daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau tengok dalam tafsir, antara tafsir Ar-Rahman, musibah itu apa dia? Alladzina idza asabahum musibah. Adakah kematian semata-mata? Tak. Dia menjuruskan kepada kesusahan, kepayahan, kesulitan. Kan? Menahan nafsu syahwat. Nabi kata, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa'innahu a'rada lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawmi fa'innahu lahu bija'. Apa makna? Tengok belakang ramai senyum, dah tak makna kan? Nabi kata, ya masyarakat syabab, wahai pemuda-pemuda, man istata'a minkum al-ba'ah, siapa di antara kamu yang sanggup, yang mampu untuk berkahwin, falyatazawwaj, maka kahwinlah. Ada tak kahwin lagi? Saya belum lagi dua. Falyatazawwaj, kata Nabi, maka kahwinlah. Maka sambung Nabi kata sesungguhnya kahwin itu akan menjaga pandangan kamu dan akan menjaga kehormatan kamu. Fa'illa wa man lam yastati', kata Rasulullah, fa'alaihi bis-sawmi, maka hendaklah puasa. Kalau tak mampu kahwin, nak juga tapi tak mampu, maka Nabi kata puasalah kamu. Fa'innahu lahu bija, sesungguhnya puasa itu, kata Rasulullah, dia akan merendah, menjatuhkan nafsu.
Kan? Nafsu dia tak akan jatuh dengan yang lain kecuali dengan berpuasa. Sebab kita lihat sejarah, kisah. Bila Allah tanya kepada syaitan, siapa Tuhan kamu? Syaitan kata, engkau. Tapi dalam masa sama dia ingkar juga. Kan? Dia mengakui Allah itu Tuhan, tapi dalam masa yang sama dia ingkar. Okey, selesai. Allah tanya nafsu pula, siapa Tuhan kamu? Tak tahu. Allah campak dalam neraka. Tak berapa lama Allah angkat balik. Siapa Tuhan kamu? Tak tahu. Allah campak balik. Tak lama Allah angkat balik. Siapa Tuhan kamu? Tak tahu. Kan? Punya Allah kata apa? Duduklah kamu dalam neraka selama 75,000 tahun tanpa makan dan tanpa minum. Awal-awalnya Allah bagi makan buah khuldi, buah yang berduri. Tapi bukan buah durian ya. Kan? Buah durian sedap makan. Buah khuldi pahit. Pahit sepahit-pahitnya. Dengan tongkat air pun lebih pahit lagi insya-Allah. Tak sama. Kan? Sepahit-pahitnya, tapi dia boleh tahan. Dan bila Allah kata, aku tak bagi makan, aku tak bagi minum, dia mengakui, engkau lah Tuhan. Kenapa dia mengaku? Sebab dia tak dapat makan, dia tak dapat minum. Jadi kita tak puasa, kita puasa sebab kita menahan diri daripada makan dan minum. Maka boleh menjatuhkan nafsu kita, nafsu syahwat. Jangan buang semua. Tak ada zuriat pula. Kan? Baik. Yang kelima, wujud sifat kasih sayang. Wujud orang barat kata kita akan kalah memerangi orang Islam jika sekiranya dia pergi sembahyang subuh berjemaah sama dengan solat jemaah. Tapi kita boleh tengok bila? Adakah bulan-bulan Ramadan? Tak, sekejap kan? Kan? Paling kurang minggu utama, kemudian minggu akhir pula. Tengah-tengah tu mana? Kan? Baik, sama-sama kita muhasabah diri kita. Alhamdulillah. Kan? Pokok fikiran akan fokus dan tajam mengikut sudut sains. Saya tak lebih sangat nak menghuraikan di sains tu. Kan? Faham? Saya faham. Saya faham. Sebab kita, contohnya, kita akan lebih suka beribadah. Bersih ke berhabuk? Berhabuk kan? Kenapa dia berhabuk tu? Sebab kita rajin kan? Daripada tu, secara nyata kita jelaskan bahawa kebanyakan, bukan semua. Kan? Bukan orang sini, orang luar tu. Sebelah tu ya. Kan? Baik. Tapi dalam bulan Ramadan kita fokus kepada ibadah. Kita suka baca Al-Quran. Sehingga kita seboleh-bolehnya kita nak khatam juga Al-Quran bulan Ramadan. Tapi bulan lain adakah kita demikian? Termasuk saya sendiri lah. Kan? Peringatan ni termasuk saya sendiri. Bukan saya kata saya bulan Ramadan saya khatam. Tak. Tidak. Ini tazkirah peringatan kita bersama. Bukan saya berceramah. Kalau berceramah untuk tuan-tuan, saya tak, tapi tazkirah untuk peringatan kita bersama. Baik. Dan tajam. Kan, kita akan jaga lebih fokus kepada waktu-waktu ibadah. Kita akan lebih tajam. Dan pemikiran bila kita dalam keadaan kita ketaatan daripada Allah. Kita bulan puasa, bila orang tu berpuasa daripada pagi sampai ke petang, dia dalam keadaan ketaatan. Mustahil bagi orang dalam keadaan ketaatan tak tajam pemikiran dia. Kan? Baik, kalau tak tajam menyalahi apa yang diberitahu oleh Allah dan Nabi SAW. Baik, menurunkan paras lemak. Wahai kawan-kawan. Kan? Menurunkan paras lemak bagi yang berpuasa. Kalau ada yang bila anak naik motor ada seatbelt perlukan tu, ingatkan kan. Puasa adalah sunat 6 hari Syawal ataupun Isnin Khamis. Kan? Sebab apa? Sebab dia menurunkan paras lemak. Okey.
Yang ketiga, merangsang antibodi badan. Merangsang antibodi badan. Kenapa ya? Dia kalau dilihat dari sudut kesihatan, kenapa? Okay, macam tak tahu kan? Dia kalau tidak tengok macam tu. Kata Rasulullah itu bukan umat aku. Puasa yang lebih baik kata Rasulullah ialah puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa kami senang. Tapi bulan Ramadan tak boleh gitu pula. Kan? Puasa sedang. Orang kata kenapa? Puasa yang terbaik puasa Nabi Daud senang lagi. Tak boleh kan? Okey, itu yang terbaik puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan menyatakan bahawa bila kita berpuasa, bakteria dalam badan akan apa? Akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan mati. Dan yang keempat, menurunkan paras gula dalam badan. Kalau ada kencing manis, kan? Kalau ada kencing manis, kalau dia, kan? Walaupun kita tak pernah rasa, kan? Dia menurunkan paras gula dalam badan kita, kan? Sebab apa? Sebab kita bukan makan, kan? Kita bukan ni. Kita ni, bukan kita lah, saya suka sangat minum manis. Suka sangat minum manis. Tak tahu lah. Mungkin kerana keturunan. Tak. Keturunan manis-manis. Baik, yang terakhir, pemenang minda, cergas dan gembira. Puasa juga akan jadi penenang. Minda, cerdas minda dan gembira. Kan? Tempoh hari ni dalam puasa boleh gelap kan. Walaupun dah makan masa. Baik. Tak apa saya ambil. Tadi sama dia kata lagi dah nak ni kan. Ya. Waktu saat itu dah mau makan. Sebab itulah orang ciri dia tolak. Tak payah. Bila nampak RM dia tarik. Okey, pengkaji berpendapat menjauhi makanan dengan berpuasa adalah proses yang natural ke arah kesembuhan, bukan sahaja manfaat bagi binatang, malah juga bagi manusia. Dan puasa mempercepatkan kesembuhan. Dah juga. Kerana umumnya bakteria memerlukan zat besi yang bertindak justru dengan kantor kan. Tadi seolah-olah macam fikir lah. Kantor pula sini ada. Baik, ketika berpuasa, organ-organ dapat berehat dan kerehatan ini dapat membantu badan membuang segala kotoran serta toksin. Di samping dapat menyegarkan badan. Kan? Maknanya puasa ni dia akan merehatkan badan kita. Perut kita akan berehat daripada mengisahkan pelbagai ilmu. Kan? Kalau kita bulan biasa sampai di kantin tu kan buat macam-macam kita makan kan. Letih perut kita menyisau. Kita sedang makan. Perut kita bukan meletih. Bila masuk bulan Ramadan, alhamdulillah dia kata aku boleh rehat. Tang buka tak boleh rehat pula. Penuh di isinya kan. Penuh di isinya. Itu jadi masalah. Perut kita ni dia boleh terima tiga unsur dia. Kan? Dia boleh terima makanan, minuman dan udara. Sebahagian untuk makanan, sebahagian untuk minuman dan sebahagian untuk udara. Dia tak boleh tambah unsur-unsur lain. Kalau kita tambah jadi letih. Unsur yang keempat tak ada. Tuan-tuan fikir sendiri, apa unsur keempat? Baik. Ada orang jawab? Saya tak jawab. Kesian, sepahami masa anda. Terima kasih. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang dari kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Sebarang persoalan boleh ajukan kepada Ustaz Rasulullah yang akan datang.